InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada petang ini, walaupun dalam suasana yang masing-masing sibuk dengan kerja dan sebagainya, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan sedikit sebanyak dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kebangkitan, setelah kita membincangkan beberapa perkara berkenaan dengan sebab-sebab kehancuran kita, kehancuran umat yang pada masa-masa yang lepas. Dan pada hari ini kita insya-Allah nak melihat sedikit tentang perkara-perkara yang boleh membina kekuatan kita, insya-Allah. Dan perkara-perkara yang boleh membina kekuatan kita itu, kita akan melihat sedikit sebanyak apa yang telah ditulis atau dikaji oleh pihak beberapa orang ulama, gerakan-gerakan Islam, termasuklah gerakan Islam yang terkini, antaranya Imam Al-Banna, Syekh Al-Banna rahimallah, begitu juga dengan syekh-syekh yang lain yang ada yang bergerak di sepanjang masa lah. Antaranya juga Syekh Ahmad Yasin sendiri daripada Palestin, insya-Allah. Jadi insya-Allah mungkin pada petang ini kita akan melihat satu kata-kata. Kita mulakan dengan apa yang digambarkan oleh Imam Al-Banna rahimahullah yang dalam salah satu daripada risalah dia yang sebagai mukadimah, insya-Allah. Dia kata apa? Kata beliau, jika saudara mengkaji ulang sejarah kebangkitan berbagai bangsa, baik di barat ataupun di timur, sama ada yang dahulu ataupun yang terkini, yang sekarang, saudara akan menjumpai kenyataannya bahawa para pelaku kebangkitan itu dapat menuai sukses, dapat menuai kejayaan kerana memiliki sistem yang tertentu, manhaj yang tertentu yang menjadi acuan kerja. Jadi kita lihat bagaimana kebangkitan itu dia bermula dengan salah satunya ialah adanya satu sistem manhaj yang mana mereka bekerja di dalamnya, dan juga memiliki tujuan tertentu dan yang hendak dicapai. Jadi bukan sahaja mereka ada sistem yang tertentu, tetapi juga mereka ada tujuan yang tertentu yang hendak dicapai. Manhaj dan tujuan tersebut telah digariskan oleh para penyeru kebangkitan dan telah mereka upayakan merealisasikannya sebatas kemampuan dan usia yang tersedia. Jadi kita lihat dalam meneliti kebangkitan mana-mana bangsa, mana-mana umat di barat ataupun di timur, kita akan dapati ada dua perkara yang penting, iaitu yang pertama sekali ialah dia ada sistem. Dia bukan bangkit secara tak sengaja atau tidak ada sebab-sebab yang tertentu, tidak ada sistem. Dia mesti ada satu sistem, ada peraturan, ada penyusunan. Dia bukan hanya berlaku secara macam gitu sahaja. Begitu juga dia mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Maknanya dia mempunyai al-hadaf. Hadaf ni ialah merupakan matlamat kecil untuk mencapai matlamat yang besar. Jadi inilah yang telah digariskan oleh mereka yang telah berjuang daripada zaman-zaman terdahulu daripada kita ini, sehinggalah mereka semua itu berjaya mencapai kejayaan-kejayaan yang ada. Dan di sinilah kita melihatnya mahu menjadikan contoh.
dan mereka telah mengupayakan merealisasikan apa sahaja kemampuan daripada usia mereka dalam perjuangan itu. Dan jika tujuan itu belum tercapai, kerana dari sudut habuan-habuan dunia ini yang sangat pendek, maka akan tampil generasi penerus. Jadi jika mereka nak buat tu tak dapat, nak bangkit tak boleh, maka dia ada generasi yang meneruskan dia punya sistem dia punya manhaj ni tadi. Dan kaumnya yang beramal sesuai dengan manhaj mereka, sesuai dengan perancangan mereka, penyusunan mereka dan sebagainya. Dan melanjutkan langkah terakhir mereka. Dan generasi itu terus tidak memutuskan apa yang mereka sambung. Mereka bergerak daripada di mana mereka, orang-orang tua, orang-orang yang telah meninggalkan mereka tu berhenti kat situ, mereka menyambung. Dia tak mula daripada kosong, dia mula daripada tempat di mana orang yang terdahulu itu berhenti, dan tidak merobohkan apa yang telah mereka bangunkan. Mereka tidak merobohkan apa yang telah dibangunkan. Ini adalah merupakan sunnah. Ini maknanya lepas satu-satu, kalau kita tengok dalam zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW membina daulah Islam di Madinah, membina satu, kita kata, negara Islam, dan kemudian selepas itu mereka membina seterusnya memperkukuhkan daulah Islam, dan selepas memperkukuhkan daulah Islam, mereka pun meneruskan dengan menyebarkannya sehingga ke 2/3 dunia mendapat Islam di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar dia memperkukuhkan, kerana setelah kematian atau kewafatan Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana sahabat-sahabat tu dia berhadapan dengan ujian-ujian yang hebat. Ujian yang hebat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian dia memperteguhkan, Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut tu, dia boleh memperteguhkan negara Islam, daulah Islam pada masa itu. Dan kemudian disambung pula oleh Umar bin Khattab, sehinggalah pada masa itu Islam tersebar. Jadi generasi yang meneruskan itu tidak memutuskan apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, tidak merobohkan apa yang telah mereka bangunkan, tidak mencongkel, membongkar fondasi-fondasi, tapak-tapak yang telah mereka letakkan, dan tidak menghancurkan karya-karya yang telah mereka wariskan. Ada kalanya pendahulu itu telah mengoptimalkan hasil-hasil karya mereka, dan ada kala mereka menambah, maka mereka pun menambahkan satu lagi tingkatan, selangkah demi selangkah menuju kepada suatu kejayaan, tidak mengundurkan diri. Jadi mereka terus. Jadi ini adalah merupakan, kita kata, keperluan-keperluan mendasar. Antara perkara kebangkitan ini, kita kena ada contoh, kita kena ada model. Dalam kaedah spiritual, kita kata tasawuf ataupun sufi, dia mesti ada hubungan dengan yang lepas. Hubungan dengan yang lepas ni maknanya ikatan hati, ikatan fikrah, kepimpinan, kefahaman, ikatan amal, mesti daripada yang terdahulu. Dia tidak boleh bermula daripada kosong. Kalau kita bermula daripada kosong, kita tak akan ke mana-mana. Jadi inilah yang berlaku, ini yang berlaku. Dan ada kalanya kita melihat mereka telah melangkah satu tapak demi satu tapak. Ada kalanya mereka bila tidak mampu mendiamkan diri, mereka tak mengundurkan diri, mereka tunggu sekejap. Mereka bersiap sendiri untuk meningkat. Begitulah seterusnya, sehinggalah cita-cita dicapai dan kebangkitan menjadi sempurna. Jihad dan membuahkan hasil amal yang mencapai kepada yang diupayakan tadi, maka akhirnya tercapailah kebangkitan. Jadi sebab itu pada petang ini Allah SWT akan mewariskan bumi ini kepada mereka yang akan menang, iaitu di kalangan orang-orang Islam, dan Allah SWT akan pergilirkan kemenangan itu. Jadi kemenangan ni dah menjadi salah satu daripada sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah telah tetapkan. Jadi kita akan bincang tentang sunnah kemenangan nanti. Tapi nak sebut kat sini bagaimana kemenangan itu dia tidak datang daripada perkara yang kosong terus menang. Satu hari tu menang. Dia bukan satu yang bersifat magic macam itu. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mampu, maha kuat, maha berkuasa untuk nak memberikan kemenangan kepada umat Islam dalam sekali mata saja. Tetapi Allah tidak memberikan demikian, kerana Allah SWT sebenarnya mahu menguji manusia. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang masih lagi bermain-main, siapa yang masih kita kata terpengaruh, terikut dengan dunia, siapa yang masih lagi menjadi hamba nafsu,
Jadi Allah SWT nak menguji manusia atau hamba-hambanya. Jadi mereka yang betul-betul berusaha, dan bila berusaha itu dia bukanlah berusaha mula daripada kosong, tapi dia berusaha setelah berlaku. Jadi inilah antara perkara-perkara yang perlu kita melihat. Sebab itulah untuk kita bersama-sama dengan kebangkitan tajdid Islam yang kita tahu tidak lama lagi, insya-Allah, maka kita beberapa hal perlu kita faham. Perlu kita faham. Antaranya ialah yang pertama sekali ialah tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Maknanya apa yang kita lakukan pada hari ini bukan hanya sekadar kita nak buat saja, nak dakwah saja, nak tarbiyah sahaja, nak sembahyang, nak ibadah sahaja, nak bersihkan hati sahaja, ataupun kita buat sekadar kita nak berkumpul-kumpul, berhimpun, pergi umrah, pergi haji, beribadah, kita buat baik pada orang, berakhlak sahaja. Tetapi tujuannya mesti jelas. Tujuannya mesti jelas. Apa maksud tujuan mesti jelas? Iaitu yang pertama sekali, tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti jelas. Mesti jelas. Jadi tujuan itu mesti jelas. Jadi apakah tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, Allah yang pertama sekali, Allah menyuruh kita beribadah. Allah memerintahkan kita ibadah. Ini mesti jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, iaitu Allah, tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ini mesti jelas. Jadi maknanya hari ini kalau kita bekerja itu pun ibadah. Kalau kita bersukan itu ibadah. Kalau kita berkawan itu ibadah. Kalau kita berkahwin itu ibadah. Kalau kita buat projek, tak kiralah projek itu projek yang bersifat keuangan ke, pertanian ke, ataupun projek bersifat dakwah ke, semua itu ibadah. Jadi tidak ada satu pun perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita ini melainkan mesti ibadah. Itu tujuan yang jelas. Jadi ibadah ni pula dia tidak hanya melihat dirinya, tetapi dia juga melihat keluarganya dan sekitarnya. Keluarganya dan sekitarnya. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita, kita kena ada usaha-usaha untuk menyebarkan ibadah, dakwah tadi, sebagai bentuk dakwah. Dan Allah menjadikan dakwah itu sebagai pekerjaan yang paling baik sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi siapakah yang lebih baik daripada mereka yang mengajak pada Allah? Ini maknanya tujuannya jelas. Tujuan yang jelas maknanya kalau kita nak ibadah pada Allah, tak cukup sekadar kita ni melakukan perkara-perkara yang untuk kita aja. Kalau kita buat untuk kita saja, ada sesuatu yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Sebab Allah perintahkan kita untuk menjadi manusia yang boleh mengajak manusia yang lain kepada Allah. Sebenarnya ibadah ni satu yang jelas, mesti jelas. Maknanya bukan kita yang ibadah, ahli keluarga kita juga ibadah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan peliharalah diri ahli kamu. Ahli ini dia boleh jadi keluarga, boleh jadi juga orang yang dapat rapat dengan kita dan sebagainya. Peliharalah daripada neraka Allah. Jadi Allah perintahkan kita supaya menjaga. Jadi di situlah ada peranan dakwah. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita lihat bagaimana Allah hendaklah ada di kalangan kamu itu orang-orang yang menyeru, hendaklah ada di sekelompok kamu golongan yang terbaik yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar. Banyak lagi lah ayat-ayat yang ada menunjukkan bahawa tujuan dihidupkan kita ini ialah untuk beribadah kepada Allah. Ini mesti jelas tujuannya. Dan juga yang nombor dua, tujuan yang kita disebutkan sebagai tujuan dijadikan kita di atas muka bumi ini juga untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan khilafah Islam, menegakkan daulah Islam. Sebab tu Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana tujuan dijadikan manusia ini, Adam itu, ialah untuk supaya menjadi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Ini semua kita dah tahu, tapi saya nak ulang balik supaya kita hadam, supaya kita faham. Kita bukan hanya tengok tengok satu perkara saja, tapi kita kena tengok semua sekali. Jangan tengok Palestin ni Palestin aja, tapi kita kena hubungkan Palestin ni, perjuangan Palestin, perjuangan Al-Aqsa, perjuangan hidup kita kena hubungkan dengan tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dapat satu yang besar, iaitu satu yang disebut amal qawi, amal yang kuat. Itu tujuan-tujuannya disebut tadi. Yang pertama sekali tadi ialah jadi beribadah pada Allah. Bila beribadah ni mesti mempunyai satu perasaan, satu fikiran buat apa sahaja yang kita buat semua ibadah. Bangun, tidur, ibadah. Pergi masuk tandas pun ibadah. Makan pun ibadah, minum pun ibadah, bersukan tu ibadah, bekerja ibadah. Duduk rumah, jadi ibu, ibadah. Jadi sebagai seorang ibu, tugas sebagai ibu tu ibadah. Tugas sebagai bapa, ibadah. Sebagai anak, ibadah. Sebagai saudara, ibadah. Sebagai adik-beradik, ada ibadahnya. Apa ibadahnya? Iaitu kita nak membawa manusia supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu ibadah belaka. Jadi kita tidak terpisah. Baru kita faham ni, maka kita nampaklah, oh rupanya Islam ni satu sistem. Islam ni satu sistem. Maka bila Islam ni satu sistem, maka sudah tentulah Islam itu adalah merupakan sesuatu yang perlu kita tegakkan. Sebab itulah digambarkan tadi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Maksudnya orang yang akan menjadi wakil Allah, orang yang akan memimpin dunia, yang akan membawa, menegakkan kebenaran Allah, menegakkan Islam, menegakkan Al-Quran, menegakkan keadilan, menegakkan keamanan, menegakkan keselamatan. Jadi maknanya Allah perintahkan kita berfungsi sebagai khalifah. Jadi sebab tu kita hari ini tengok, bukan saja kita nak jadi ibadah, tapi apa yang kita lakukan tu juga mesti untuk menegakkan khalifah, menegakkan daulah Allah Subhanahu Wa Taala, daulah Islam. Jadi kita bekerja tu nak membantu menegakkan daulah Islam. Kita belajar nak membantu menegakkan daulah Islam. Kita jadi suri rumah nak membantu menegakkan daulah Islam. Bukan sekadar suri rumah jaga anak, oh saya dah ada anak, saya tengok diri saya macam itu, saya pun nak bagi anak saya pandai, bagi anak saya masuk universiti ataupun sebagainya, bagi anak saya boleh bekerja sebagai seorang profesional. Sekadar itu tidak. Kita menjadi suri rumah, mendidik anak supaya anak tu menjadi orang yang kuat, boleh membina ibadah. Macam itu, membina khalifah. Ini perintah Allah, baru kita berfungsi, barulah kita menjadi orang yang faham sebenarnya maksud Allah jadikan kita. Kalau tidak, kita masih terputus. Terputus daripada perjuangan. Baru kita boleh nampak, oh rupanya semua ni perjuangan belaka. Sebab tu sampai nak kahwin tu, pilih isteri, pilih suami pun pilih yang boleh membina kekuatan, bukan pilih yang akan merosakkan kita. Bukan pilih yang akan merosakkan kita, yang akan menjadikan kita ni lara, lalai, yang jauh daripada Islam. Pilih suami, pilih isteri yang tak boleh nak sembahyang, tak pandai solat. Akhirnya kita pun tak pandai solat. Kalau kita boleh bawa di solat, tak apalah. Jadi kita lihat, rupa-rupanya semua ini merupakan satu yang untuk membina kekuatan. Sebab tu kita lihat dakwah Nabi SAW di Mekah, kan, membina kekuatan akidah, membina kekuatan ibadah, membina kekuatan akhlak. Kemudian akhirnya berhijrah pergi ke Madinah, membina negara Islam, daulah Islam. Jadi membina daulah Islam ni satu yang wajib, bukan satu yang sunat-sunat. Bukan satu yang sunat, wajib. Menegakkan khilafah Islam ni wajib. Kan, kalau kita rasa menegakkan khilafah Islam ni satu yang sunat-sunat, maka kita akan lihat kita telah melanggar apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah tadi, iaitu Allah nak jadikan seorang khalifah ataupun khalifah di atas muka bumi ini. Dan ayat-ayat lain pula Allah menggambarkan Allah akan mewariskan khalifah itu kepada orang-orang yang beriman, yang kuat dan sebagainya. Jadi kita kena faham tujuan yang jelas. Dan untuk kita membina khalifah itu, maka kita kena bina kekuatan. Sebab tu Allah perintahkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan hendaklah kamu mempersiapkan diri kamu, membina diri kamu dengan kekuatan. Kekuatan nak bina kekuatan. Jadi bina kekuatan ni bukan kuat semayang aja. Ada orang dia fikir semayang je, cukuplah aku semayang aja, dah boleh kuat dah. Sebenarnya tak kuat lagi semayang. Kalau semayang yang tidak melahirkan amal, tak kuat. Kalau semayang yang tidak boleh mencegah mungkar, masih tak kuat.
Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah fahsyak dan munkar, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang keji. Kan, tapi tiba-tiba kita sembahyang tidak mencegah fahsyak dan munkar. Maka sembahyang kita tak kuat lagi. Sembahyang kita tak sampai lagi target ataupun sasaran. Sembahyang kita ni masih main-main lagi. Jadi ini contoh-contoh. Sebab itu kita lihat kan, orang yang nak bangkit ni di akhir zaman mesti jelas. Matlamatnya, tujuannya mesti jelas. Dan untuk menegakkan tadi tu, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah tadi, bukan hanya kita nak tengok Islam sebagai satu sistem yang menyeluruh, tetapi kita tengok melihat prosesnya pula. Jadi manhajnya juga mesti jelas. Jadi yang sebab itu yang kedua, manhaj mesti jelas. Manhaj ataupun sistem untuk kita menegakkan ibadah, menegakkan khalifah, menegakkan apa yang diperintah oleh Allah tadi mesti jelas. Bukan kita kata kita hidup ni ikut sekadar hidup aja. Pagi bangun, pergi semayang sekejap, lepas tu pergi kerja, balik kerja, kan? Lepas tu makan apa semua, tidur, balik kerja. Macam itu aja. Jadi manhaj hidup, sistem hidup seorang Islam mestilah jelas. Sistem hidup seorang yang akan menjadi pejuang dan bangkit, mesti jelas. Ini dimaksudkan tadi. Sebab tu kan, benda-benda yang asas di dalam kehidupan ini kita mesti jelas. So apa yang dimaksudkan dengan manhaj tadi, sistem tadi, bukan hanya sekadar sistem hidup kita hidup macam mana orang lain hidup ikut arus sebagainya, tetapi sistem hidup yang dimaksudkan tadi ialah sistem hidup yang membina kekuatan kita, yang islah diri kita daripada buruk kepada baik, daripada lemah kepada kuat. Ini yang dimaksudkan dengan manhaj. Jadi sebab tu bila kita menceritakan dengan kebangkitan ni, saya nak patah balik, nak buat review pada kita, tengok balik. Sebab kita akan berhadapan dengan kesusahan ni. Wallahu alam, mungkin 6 bulan daripada sekarang. Mungkin setahun daripada sekarang. Mungkin tak sampai pun. Kita akan berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan. Mengikut apa yang digambarkan oleh ahli parlimen yang menjadi Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha. Dr. Zaliha. Bagaimana dia menggambarkan tentang, dia kata IHR akan ditangguh. Jadi IHR akan ditangguh. Dia akan diteliti semula untuk melihat adakah dia akan mengganggu kedaulatan negara, adakah dia akan mengganggu yang di-Pertuan Agong, adakah dia akan mengganggu kedaulatan MKN ataupun kepimpinan MKN ataupun polis dan tentera negara kita. Jadi kalau dia mengganggu kedaulatan negara, kita tak akan ambil lah IHR. Kalau adakah IHR itu akan menyebabkan kita duduk di bawah kepimpinan dunia tanpa kita ada kuasa. Jadi Menteri Kesihatan dah sebut dah dalam sidang parlimen semalam pagi, dah tersebut. Jadi dia kata kita akan tengok semula lah IHR tu. Jadi alhamdulillah setelah NGO kita berusaha keras untuk menceritakan tentang kejahatan-kejahatan WHO dan IHR, GPT dan Pandemic Treaty dan sebagainya tadi. Jadi kita lihat bagaimana alhamdulillah menteri kita dah mula boleh berfikir. Alhamdulillah, menteri yang sebelum ni tak fikir, dia main ikut je. Dia nak sign je, joget-joget je pergi dekat WHO, WHA. Kan, pergi sana joget-joget nak sign aja. Jadi alhamdulillah menteri kita yang kali ni dia lebih matang daripada menteri yang sebelum ni. Jadi dia berfikir tentang kesihatan ni bukan hanya kita ambil vaksin, ambil ubat, tetapi kena ada preventif, al-wiqayah wa al-wiqayah khairun minal ilaj. Dia kata, dia tak sebut yang itulah, saya yang sebut kan. Dia kata pencegahan, kita kena ada sistem pencegahan. Jadi ini pun yang diajar Islam, al-wiqayah ni pencegahan, khairun minal ilaj, lebih baik daripada merawat. Ini semua kaedah-kaedah Islam. Jadi sebab tu nak sebut kat sini. Jadi kita melihat keadaan-keadaan yang ada ni sudah mula ada sedikit perubahan dan bagus, satu yang positif. Kita kena sokonglah kalau benda yang baik untuk rakyat, benda yang baik untuk agama, benda yang baik untuk negara kita ni, kita kena sokong. Jangan pula kita bantai Menteri Kesihatan kita. Kan, Menteri Kesihatan kita dah mengeluarkan statement yang jelas. Yang jelas dia kata dia tidak sign lagi IHR tu, dan dia jadi contoh. Tapi pada pandangan saya bukan IHR saja yang kita nak tengok. Kita kena tengok lebih lagi daripada tu. Kalau kita betul-betul nak melawan ataupun betul-betul nak membebaskan kedaulatan negara kita ini, kita kena bebas dan daripada kongkongan United Nations seperti WHO. Kena bebas daripada kongkongan, dan kita kena membentuk blok kita sendiri. Blok negara-negara yang berkecuali daripada penjajahan alaf baru, kata Datuk Seri Ismail Sabri, bekas Perdana Menteri kita, penjajahan alaf baru, iaitu
kan, daripada melalui kesihatan, melalui ekonomi dan sebagainya. Jadi kita kena bebaskan diri kita daripada jarum-jarum halus yang ada di peringkat tertinggi dunia, iaitu mereka yang bersama dengan Dajjal. Ini kita nampak, kita berfikir ini pun sebahagian daripada ibadah. Jadi maknanya kita kena jelas manhaj. Baik, jadi untuk mendapatkan tujuan yang jelas itu, maka kita perlu kepada manhaj yang jelas. Manhaj ni apa pula? Manhaj ni sistem kehidupan yang jelas. Sistem kehidupan yang jelas ini bukan sahaja sekadar sistem kehidupan yang ada dalam arus pada hari ini, ikut sahaja. Kita kena buang keluar daripada arus yang ada hari ini. Arus hari ini tengok video, tengok game. Arus daripada hari ini ikut saja apa yang ada, kan. Kita duduk dalam nafsu, pengaruh nafsu. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita, manhaj yang jelas. So, manhaj ini, macam mana pula sistem manhaj ini? Dalam Islam, kita mesti menegakkan akidah, mentauhidkan Allah. Ini nombor satu dalam manhaj. Sistem yang pertama dalam Islam ni mesti menegakkan akidah Islam, mentauhidkan Allah. Sebab tu kalau ada orang cakap dengan saya, Ustaz, semalam bila kita bersama-sama dalam satu perhimpunan solat hajat yang telah dibuat di Hulu Langat, di Camp Perkit. Jadi saya ditanya oleh ramai jugalah, beberapa orang lah, ramai jugalah yang tanya tentang macam mana Ustaz kita boleh nak pergi Palestin ke, nak apa ke, saya ni orang silat, saya ni macam-macam lah. Jadi saya sebut sebenarnya, kan, kemenangan itu daripada Allah. Kemenangan itu daripada Allah. Kemenangan bukan sebab kita kuat, kita ada silat. Kemenangan bukan sebab kita, bukan sebab pengetahuan kita, terror kita. Sebab yang sebenar ialah yang memberi sebab itu, musabbib itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menang kita kerana Allah yang bagi menang. Jadi hari ini kalau kita nak lawan dengan musuh Islam yang sebenar, iaitu Dajjal dan sekutunya, iaitu Zionis dan sebagainya, maka kita tak boleh lawan, tak boleh menang kecuali Allah tolong. Dan macam mana nak mendapat pertolongan Allah? Itulah yang kita nak kena tegakkan sistem akidah yang betul, iaitu mentauhidkan Allah. Sebab tu saya sebut semalam dalam ucapan, saya kata minta maaf lah, semalam ucapan tu agak panas, tetapi Allah izin, kan, ada gangguan sebab signal internet terlalu lemah di sana, di dalam kawasan-kawasan Hulu Langat tu. Jadi apabila kita sebut, dan hari ini kita rokok pun kita tak boleh buang. Rokok yang dibuat oleh Yahudi tu, yang nak menghancurkan kita pun kita tak boleh buang. Macam mana cakap nak lawan dengan Yahudi? Rokok pun tak boleh buang. Rokok pun kita boleh, masih lagi contoh. Ini contoh. Kan benda yang kita nampak, alah tak ada apa lah, kalau tak isap rokok tak mati lah. Tapi Ustaz, saya menggigil-gigil tak isap rokok ni. Maknanya kita dah duduk di bawah ketagihan rokok. Bila kita tak boleh buang rokok, maknanya kita dah ketagih. Kita dah ketagih rokok. Bila kita dah ketagih rokok, maknanya apa? Kita dah jadi, telah diikat oleh iblis, syaitan. Telah diikat oleh Zionis dengan produk dia, sampai kita tak boleh buang. Jangan main-main, kita ingat okey, tapi rupanya tak okey. Jadi sebab tu diperlu pada manhaj, sistem yang akan membina kekuatan. Dan sistem ini mesti jelas. Sistem ini mesti bermula dengan sistem membina akidah, mengenalkan hati kita, diri kita ni dengan Allah, mengenalkan makrifat pada Allah dengan kenal yang sebenar. Jadi hari ni pula masalah kita, orang mengenal Allah ni dia jadi susah. Kenapa jadi susah? Sebab dah pergi kepada teologi, dah pergi kepada perkarian teori, teori semata-mata. Jadi yang nak kenal Allah ni maka sibuk berdebat. Sifat 20 betul, sifat 20 salah, tauhid tiga serangkai salah, tauhid 3 serangkai betul, Allah di arasy, Allah tidak berdebat. Bukan kita kata salah mana-mana, tidak, tetapi kita lihat ini dia dah menjadi teologi. Teologi namanya teori. Bukan yang kita nak praktikkan, bukan yang kita nak proses. Kita nak kenal Allah ni dengan akal kita berfikir, dengan hati kita merasa, dengan perbuatan kita taat kepada perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Itu makrifat Allah. Jadi maknanya bukanlah kita hanya sekadar teori belajar. Jadi sekarang ni menjadi teori sebab terpisah. Sistem ilmu kita dalam Islam ini sebahagian besarnya telah terpisah daripada kehidupan. Sebab tu kita boleh belajar kat Google, dah puas hati dah. Kita boleh, ada seorang ustaz ni, dia kata sekarang, dia kata seorang ustaz ni, dia belajar luar negara lah,
Dia kata kat saya, dia kata sekarang ni kita tak payah dah nak hafal-hafal Bukhari, Muslim dan sebagainya. Zaman hafal dah habis dah. Sekarang ni zaman merujuk. Kalau kita nak tengok hadis Bukhari, Muslim, cukup dengan kita download daripada hadis daripada Google ke apa, kita dapat dah. Jadi dia merasa cukup dengan Google contohnya. Cukup dengan Google menjadi guru dia kan. Jadi ini satu perkara yang perkara yang kita rasa kalau untuk rujukan sebagai rujukan untuk nak kita tengok sebagainya, untuk baca-baca itu tak apalah, tapi untuk kita mengamalkan ni perlu kepada bimbingan, panduan. Perlu pada panduan kepada orang yang boleh nak mengajar, mendidik kita kan. Tak semua orang diberikan laduni kan. Ilmu laduni ni apa? Ilmu yang boleh menghuraikan kefahaman Islam daripada Al-Quran. Contohnya kita baca Quran, kita dapat satu kefahaman. Baca Quran dapat satu kefahaman yang Allah bagi. Tak semua orang macam tu. Malahan ustaz-ustaz kita ni yang kadang-kadang menggunakan ra'yu, iaitu akal, rasional aja untuk nak mentafsirkan Quran, tu pun rosak juga. Dia tak menggunakan pandangan-pandangan daripada hati yang bersih, daripada takwa. Tak gunakan, dia tidak ada takwa. Jadi bila tak ada takwa ni, dia punya tafsir ni jadi lain. Baik, jadi ini yang kita lihat perkara yang mendasar yang diperlukan kepada kita ialah antaranya ialah manhaj. Manhaj yang jelas. Manhaj yang sistem tarbiyah, sistem kehidupan yang jelas. Jadi kita kena tahu. InsyaAllah besok kita akan cuba melihat sedikit sebanyak tentang aspek manhaj kehidupan yang jelas sebagai seorang Islam. InsyaAllah besok kita akan ada satu perjumpaan untuk ahli-ahli Ansar lah di dalam usrah gabungan peringkat kebangsaan. Jadi mereka yang nak mengikuti itu kena join dululah baru boleh kan. Baik, jadi kita lihat yang kedua. Yang ketiga, yang penting dan perlu ialah bukan sahaja kita ada tujuan yang jelas, manhaj yang jelas, yang dasar tadi kan, nak bangkit ni, nak bersama dengan kebangkitan ni. Kita juga memerlukan mereka yang hidup bersama dengan tujuan dan manhaj tadi. Maksudnya mereka yang beramal, amilin, aktivis. Kalau kita sebut hari ni aktivis, amilin, iaitu mereka yang akan menjadikan manhaj sistem Islam tadi, yang menjadikan sistem Islam tadi, dan menjadikan kita kata tujuan tadi itu sebagai yang dicapai tadi sebagai satu yang berlaku dalam kehidupan dia. Jadi yang ketiga kita kena baru boleh. Jadi sebab tu hari ni kalau kita nak bangkit, kita mesti ada tujuan yang jelas, cara yang jelas, dan kemudian lepas tu kita mesti bersama, kita mesti menghidupkan tujuan dan manhaj tadi. Kalau tidak kita hanya ikut arus saja hari ini. Sebab tu saya bagi satu pandangan pada petang ini. Kita nak bangkit, alhamdulillah. Saya dah meneliti, melihat, dan insya-Allah kebangkitan tu tak lama dah. Cumanya adakah kita akan bersama dengan kebangkitan? Kita tak akan bersama dengan kebangkitan, melainkan kita hidup bersama dengan tujuan-tujuan Islam, kehidupan Islam yang jelas, dan kita hidup bersama manhaj, iaitu sistem hidup Islam yang jelas. Sistem hidup Islam yang jelas. Baru kita boleh nampak. InsyaAllah usrah gabungan esok kita akan bincang tentang sistem hidup dan tujuan tadi. Kita akan detailkan sikit. Jadi ini satu perkara yang betul, yang perlu kita tahu. Kemudian barulah yang keempat, yang satu yang asas ialah kita mesti berada dalam keadaan bukan sahaja kita lakukan tujuan-tujuan, capai tujuan-tujuan yang jelas, bukan saja manhaj tu kita ikut sungguh-sungguh, tetapi juga kita kena menyambung perjuangan-perjuangan mereka yang sebelumnya. Maknanya kita kena ada rabitah mula-mula sekali. Rabitah ni apa? Hubungan hati. Hubungan hati dengan mereka yang sebelumnya. Sama ada hubungan hati itu dari sudut perasaan kita. Hati yang bersih diikat dengan hati yang bersih. Ataupun dengan pemikiran kita, kefahaman kita. Jadi maknanya kita mesti ada orang yang membimbing kita, yang tahu, ketua. Mesti ada pemimpin. Mesti ada orang yang memimpin kita. Dan kita tahu tahap mana dia memimpin. Tahap mana dia memimpin. Sampai mana. Dan kemudian kita tahu pula dari sudut jadualnya, katakanlah perjalanan kebangkitan 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 20. Maka kita dah sampai kat mana dah? Kita mungkin sampai kat 10, mungkin sampai kat 15. Tahap-tahap tadi. Jadi kita melihat orang yang terdahulu daripada kita.
Kalau zaman kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Rasulullah. Kemudian pergi kepada para sahabat. Tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Jadi kita kena ada panduan tu. Inilah disebut sebagai manhaj haraki. Manhaj haraki, sistem harakiyah Islamiyah. Sistem pergerakan Islam. Kita kena ada yang ni. Ini dasar. Ini dasar. Jadi maknanya kalau kita tidak faham di mana yang ulama-ulama, umara yang berjuang-pejuang Islam tu telah berhenti, maka kita akan mula daripada kosong semula. Ini dah sudut wakat, dah sudut realiti. Jadi sebab itu memahami realiti ni salah satu daripada keperluan dasar untuk kebangkitan. Kebangkitan. Jadi kita bukan hanya sekadar ikut saja, tapi kita ada pimpinan, kita ada ilmu, kita ada orang-orang yang alim, orang-orang yang bersih hati-hatinya tadi. Kita kena berhenti di mana mereka di mana mereka berhenti, dan kita bermula daripada mana mereka berhenti tadi. Jadi maknanya keperluan yang mendasar ini, yang sangat diperlukan ini ialah bagaimana kita ingin melihat kepada perkara-perkara yang berlaku. Saya bagi satu contoh, Palestin. Kita bagi contoh Palestin lah. Kita buka sikit buku Palestin. Buku ni dah halam. Kita melihat bagaimana perjuangan demi perjuangan yang berlaku. Palestin di bawah penjajahan Inggeris. Kalau kita ambil tahunnya, kita ambil daripada 1917 sampai 1948. Siapa yang berkuasa ke atas Palestin 1917 sampai 1948? Maka masa itu ialah British. Sebab itulah dia ada deklarasi Balfour yang telah ditulis oleh Lord Balfour, dibagi pada Rothschild, pada ketua orang-orang Yahudi pada masa itu daripada British, daripada United Kingdom. Dia menyatakan bahawa Palestin ini adalah homeland. Homeland apa? Tanah air. Dia tak cakap negara pun. Tanah air aja kepada orang-orang Yahudi. Itu deklarasi Balfour. Kenapa deklarasi ini penting? Sebab Palestin sebenarnya duduk di bawah penjajahan British pada masa itu. Kemudian daripada 1917, selepas deklarasi Balfour yang telah dibuat oleh Lord Balfour, diberikan ni kepada Rothschild, iaitu merupakan ketua kepada British Yahudi pada masa itu, dan menyebabkan berlakulah lahirnya projek-projek menyahudikan atau meyahudikan Palestin. Dia bermula daripada deklarasi Balfour secara intensif. Mereka bergerak sehinggalah pada tahun 1947. 1947, selepas Perang Dunia Kedua, United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah membuat satu resolusi 181 memberikan tanah-tanah yang ada di Palestin kepada orang Yahudi. 1947. Jadi kita kena tahu pada masa itu di mana fasa umat Islam, di mana kepimpinan umat Islam, di mana ulama umat Islam, di mana rakyat ataupun umat itu sendiri, di mana dia. 1917, 1947 ataupun 1948 ketika mana berlakunya peristiwa Nakbah, dihalaunya orang Islam pada masa itu. Jadi daripada 1917, 1948 ni satu pergerakan. Kemudian daripada 1949 sampailah 1967. 1967 berlakulah peperangan Arab Palestin, peperangan Arab Palestin, muncullah gerakan Fatah, muncullah gerakan pembebasan Palestin, PLO, Palestinian Liberation Organization. Kemudian berlakulah peperangan 1967. Kemudian apa yang berlaku, implikasinya. Jadi kita melihat, jadi kita tengok perang Palestin contohnya, kebangkitan yang akan datang ni, contohnya bukan kita tengok sekarang, masa perang tengok Hamas. Tak, kita kena tengok di sana. Barulah kita nampak bahawa pemikiran kita, kefahaman kita, hati kita tadi bersama dengan manhaj haraki. Tadi manhaj Islam.
Kita sebut tadi perkara yang dasar nak memahami kebangkitan ni mesti tujuan yang jelas, yang faham. Tujuan yang faham, tujuan yang jelas. Kemudian manhaj yang jelas, sistem Islam yang jelas. Kemudian yang ketiga ialah sistem pergerakan, manhaj haraki ataupun harakiyah Islamiyah. Kan? Pergerakan Islam yang jelas. Jadi kita kena tahu apa yang berlaku. Kan? Kita kena tahu apa masalah yang berlaku pada masa itu. Ini maknanya waqi'. Kita kena memahami waqi', memahami realiti. Benda yang waqi', benda yang realiti. Barulah kita boleh lihat, oh rupanya macam ni. Oh sekarang ni kita kena buat begini, baru kita tahu. Jadi daripada 1947 kan, sehingga 1917 hingga 1948 kan, di mana Palestin 1949 hingga 1967 perang sampailah berlaku 1967 resolusi 242 pula. Tadi resolusi 181, ini resolusi 242 pula, United Nations juga. Jadi resolusi 181 dibagi pecah dua kan, orang Palestin apa namanya dapat bahagian tanahnya kan, orang Israel dapat bahagian tanahnya kan, 50 lebih daripada 50% kan. Lepas 1967 kan, resolusi 242 kan, Palestin jadi tinggal Gaza dengan tebing barat je. Jadi kita kata apa yang berlaku. Ini sebab manhaj haraki kan, sistem pergerakan Islamiyah, Islam. Jadi bila kita faham yang ni, baru kita nampak kebangkitan tu macam mana. Baru kita nampak nak buat apa masa kebangkitan tu. Jadi kita taklah tertipu dengan apa-apa yang. Kemudian daripada 1967 sampailah kepada 1987. 1987 ni intifadah yang pertama. Kan? Intifadah yang pertama 1987. Jadi sebelum tu 1967 sampai 1987 ni macam-macam Palestin kena. Tapi sehingga 1987 terbentuklah gerakan mukawamah, harakah mukawamah Islamiyah, Hamas. Setelah berlaku intifadah yang pertama. Jadi daripada 1987 sampai 1947 adalah 40 tahun. 40 tahun. Jadi maknanya 40 tahun ni berlaku satu pergerakan yang lain pula. Ini dah sebut, kalau kita nak faham kebangkitan ni, kita kena memahami realiti. Sebab tu hari ni kita tak faham realiti, tak faham waqi', dan juga tak faham proses macam mana, sistem macam mana, orang macam mana yang diperlukan. Orang yang macam mana diperlukan untuk kita berada di zaman daripada 1987 sehinggalah pada tahun 2000. 1987 intifadah yang pertama, tahun 2000 intifadah yang kedua. Kemudian selepas itu intifadah yang ketiga, intifadah lepas tu sekarang ni 2023 pula. Ini intifadah Al-Aqsa. Jadi bila kita memahami akan realiti dan waqi' itu dengan ilmunya, dengan suasananya tadi, barulah kita nampak, oh rupanya inilah kebangkitan tadi, dan barulah kita ada kekuatan untuk melihat. Contohnya baru kita faham situasi Masjid Al-Aqsa ni macam mana, zaman 1967 tu macam mana Al-Aqsa ni. Sebenarnya Al-Aqsa ni adalah merupakan salah satu daripada perkara yang penting. Perkara yang penting yang telah digambarkan oleh pimpinan Yahudi sendiri. Bagaimana mereka menyatakan, saya bacakan beberapa quotation beberapa orang. Contohnya kata Theodor Herzl ni pengasas Zionis. 50 tahun sebelum berlakunya disebut kemerdekaan negara haram Israel lah, 1948, iaitu 1947 resolusi 181 tu 1947 mereka buat satu perhimpunan Yahudi antarabangsa 1897. Jadi 50 tahun. Jadi 50 tahun tu sebelum 50 tahun tu apa kata Theodor Herzl? Apabila kita memperolehi bandar Al-Quds, Jerusalem lah, apabila kita dah kuasai bandar Al-Quds itu, ketika itu aku masih hidup. Kalau aku masih hidup, kata Theodor Herzl, maka aku akan lakukan semua kerja yang akan menghilangkan segala yang tidak dianggap suci oleh Yahudi.
Dan aku akan membakar segala kesan-kesan peninggalan yang berkurun-kurun lamanya. Jadi Tuan Hajar kata apa? Maknanya, bila dikata kalau kita menang besok, masa tu dia ucapan dia 1897. 50 tahun sebelum 1947, hari di mana resolusi 181 daripada United Nations. Dia dah cakap dah. Jadi kalau kita dah menang, dah kuasai Bandar Al-Quds, maknanya dimasukkan Jerusalem dan dimasukkan Masjid Al-Aqsa lah. Maka aku akan bakar, aku akan hancurkan, aku akan habiskan, aku akan hapuskan segala kesan-kesan peninggalan sejarah yang berkurun-kurun lamanya, yang dianggap tidak suci oleh Yahudi. Maknanya dia nak habiskan semua kesan-kesan yang ada di Masjid Al-Aqsa, orang Islam punya dan sebagainya. Ini disebut 50 tahun sebelum negara Haram Israel ditubuhkan, 1947, 1948. Jadi kita lihat bagaimana mereka ni daripada awal lagi dah tengok Al-Aqsa ni, kan, dah tengok kiblat yang pertama. Mereka menggunakan itu sebagai asas dan sebagai satu kita kata satu matlamat perjuangan yang jelas. Dan kemudian begitu juga berkata Perdana Menteri Israel yang pertama. Siapa nama Perdana Menteri Israel yang pertama ni? Ben Gurion, David Ben Gurion. Tidak ada erti buat Israel tanpa Quds, tanpa Bandar Al-Quds ataupun Jerusalem ataupun Masjid Al-Aqsa. Dan tidak ada artinya Quds itu tanpa haikal. Jadi David Ben Gurion ni telah menjadi Perdana Menteri yang pertama Israel 1948 tu. Perdana Menteri yang pertama David Ben Gurion telah menyatakan dalam ucapan dia kata tidak ada makna Israel tanpa Quds dan tidak ada makna Quds tanpa haikal Sulaiman. Jadi maknanya memang daripada mula lagi dia dah melihat Al-Quds ni, melihat Al-Aqsa ni, kan. Ini 1948. Jadi kita lihat bagaimana mereka telah mula memusnahkan bandar-bandar yang ada di Al-Quds. Bandar-bandar yang berada di Jerusalem mereka rampas, mereka ambil dan sebagainya. Sebab itulah isu Palestin ini dia merupakan satu isu yang sejak daripada awal lagi. Ini kita kata kita perlu memahami manhaj haraki, kita kata sistem pergerakan Islam, di mana kedudukannya, di mana kekuatannya, di mana realitinya. Supaya apa? Supaya bila kita ingin melakukan pergerakan pada hari ini, kita kata saya ada 2 tahun, 3 tahun lagi sebelum berlaku sesuatu yang besar, ada 3 tahun lagi. Contohlah 2023, 2024, 2025 dan 2026, 2027. Saya ingat 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kita akan berhadapan dengan sesuatu yang besar, ataupun sebenarnya setahun lagi kita akan berhadapan dengan sesuatu yang besar. Wallahu alam apa besar tu, mungkin Dajjal keluar ke, mungkin apa-apalah. Jadi kita nak buat apa sekarang? Kita ada setahun, kita ada 2 tahun, kita ada 3 tahun, katakanlah. Jadi apa yang kita perlu buat? Inilah yang kita rancang, kita fikir dan kita melihat, teliti balik semula supaya berlakulah kebangkitan yang sebenar. Inilah digambarkan sebagai antara keperluan asas. Sebab tu pada hari ini ramai orang cakap pasal Palestin, tapi dia tak tahu hakikat yang sebenar Palestin ni. Ramai yang cakap pasal kebangkitan, tajdid nak ikut Imam Mahdi contohnya. Ramai yang kata saya nak ikut Imam Mahdi, kita nak ikut Imam Mahdi, dia ni Imam Mahdi sebagainya, kita nak jadi Al-Mahdiyin. Tapi kita tidak memahami perjuangan tadi dalam bentuk manhaj Islam. Bagaimana nak membina kekuatan Islam, manhaj haraki, harakah Islamiah, macam mana kita nak menggerakkan umat ini dalam bentuk satu pergerakan harakah dan Islamiah yang membina kekuatan Islam. Jadi ini antara perkara yang dasar. 3 perkara ni adalah perkara yang dasar yang kita perlukan untuk memahami kebangkitan. Dan 3 perkara ini perlu dihurai dengan terperinci. Kenapa kita perlu hurai terperinci? Kerana di situlah ada kekuatan umat. Di situ ada kekuatan umat. Contohnya, salah satu contoh, mungkin tajuk-tajuk yang penting yang kita kena sama-sama tahu ialah bagaimana fasa-fasa kemenangan, fasa-fasa kebangkitan. Ini satu tajuk yang penting. Jadi kita ni kat fasa mana sekarang ni kan? Contoh. Jadi ini antara perkara yang kita kena lihat. Sebab tu kita kena bersama-sama dengan mereka yang memang faham tentang pergerakannya. Bukan hanya sekadar ilmu aja. Bukan hanya sekadar kita nak dapat ilmu, nak tahu apa yang berlaku,
mungkin tahu, kenal tentang Pakatan Jahat, International Conspiracy, kenallah Freemason, kenallah Illuminati, kenallah Trilateral Committee, kenallah Committee 300, macam-macam lah kita dengar. Kan? Kita kenal macam-macam orang jahat ni, Pakatan Jahat. Tapi kita tak tahu dari sudut harakinya, dari sudut realitinya, wakilnya. Macam mana kita nak buat ni, kat mana kita ni. Ni benda-benda yang perlu kita faham. Perlu kita faham, perlu kita lalui. Dan untuk lalui itu, dia tak cukup dengan hanya sekadar kita dengar sekali-sekali dalam WhatsApp ni. Kita kena ada satu yang tersusun, ada satu yang berterusan. Inilah perkara-perkara yang insya-Allah saya rasa bolehlah untuk kita sama-sama tengok. Sekadar kita nak memenuhkan masa kita balik kerja ni pukul 5.30 ni kan. Jadi saya pun insya-Allah ada kelapangan sikit untuk nak buat ni. Maka kita lontarkan kepada kita bahawa kita perlu ada tujuan yang jelas, manhaj macam mana nak capai yang jelas, dan kemudian kita kena ada satu sistem lagi macam mana nak bergerak, manhaj harakiyah Islamiyah yang jelas. Jadi bila kita ada kejelasannya ni, baru kita nampak, rupanya saya perlukan sahabat-sahabat, saya tak boleh seorang-seorang. Jadi kalau kita tak tahu ni, kita ingat kita nak kena selamatkan daripada Dajjal nak keluar, kita pun duduk kat hutan seorang-seorang, duduk dengan keluarga kita, dengan family kita. Kita kena lari daripada Dajjal, kita pun nak lari daripada Dajjal. Rupanya bila kita lari daripada Dajjal tu, Allah Ta'ala akan menjadikan kita ni orang yang pengecut dan penakut. Jadi sebenarnya rupanya saya nak kena bersama-sama dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat yang ikhlas, sahabat yang nak bersama-sama. Ikhlas pun kalau tidak diproses, dia akan rosak. Dia akan rosak. Sebab tu hari ni kadang-kadang kita jumpa sahabat-sahabat kita ni kan, dia ada ikhlas, nampak ikhlas, okey, tapi rupanya dia tidak diproses dengan tarbiyah hatinya, kelemahan dia, keaiban dia, sehingga dia tidak menjadi benar, siddiq. Tidak menjadi benar. Jadi ikhlas dengan siddiq ni lebih tinggi. Siddiq ni lebih tinggi. Jadi siddiq ni macam mana pula nak proses siddiq? Jadi kita kadang-kadang ni sahabat saya ni ikhlas. Sebelum ni kita tak pernah kenal orang-orang yang berminat dengan akhir zaman sebagainya kan. Tiba-tiba kita kenal kan. Kita kata inilah sahabat aku. Rupanya dia tidak duduk dalam tarbiyah. Ataupun dia duduk dalam tarbiyah, program tarbiyah, tapi dia tidak meningkat. Dia tidak meningkat. Maknanya tarbiyah tidak menyentuh hati dia. Tarbiyah tidak menyentuh akal dia, kesedaran dia. Tarbiyah tidak membentuk akhlak dia. Jadi masalah juga. Akhirnya dia yang buat pecah. Dia buat pecah. Dia bawa dia punya pahaman sendiri kan. Jadi kita lihat di sinilah perlunya kita untuk berada dalam keadaan yang benar-benar memahami manhaj harakiyah Islamiyah. Bagaimana kita perlu tahu tentang sistem pergerakan Islam sebagaimana yang sepatutnya. Sebab tu kita kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita kena ada orang, guru yang boleh membawa kita kepada ilmu tersebut, kepada bimbingan tersebut. Baru boleh, kalau tak jadi. Saya dah pengalaman saya lah dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tarbiyah ni. Sedikit pengalaman saya lah. 10 tahun jugalah, umur pun dah 40 plus kan. Jadi kawan-kawan yang dulunya hebat, kuat sebagainya, tapi selepas tu terbalik. Sebelumnya tu dia berjuang berdakwah, mentarbiyah, duduk dalam perjuangan sebagainya, bincang pun semua high level lah perbincangan. Dia lebih baik, tapi bila Allah uji dengan sesuatu dan perkara itu pula dia tidak proses hati dia, pemikirannya untuk nak membina kekuatan tadi. Akhirnya Allah izin tewas. Subhanallah. Saya nak cakap pun ini takut. Fitnah masuk dalam hati. Kenapa? Kerana syaitan datang. Bisikan-bisikan nafsu datang bila kita tak proses hati kita tadi dengan rawasib jahiliah tadi, dengan perkara yang jahiliah tadi kan. Karat-karat jahiliah tadi, kita tewas. Walaupun kita dah duduk bersama dengan orang dakwah, orang tarbiyah, orang jihad. Ada kan, termasuklah orang-orang yang alim pun kadang-kadang berlaku juga bila hatinya tidak dibersihkan. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak kena faham bahawa untuk bangkit kita perlu ada matlamat yang jelas, tujuan yang jelas, manhaj Islam yang jelas, manhaj harakah Islam yang jelas, supaya kita boleh bergerak dengan keadaan yang tersusun. Mesti ada orang yang membimbing kita, mesti ada orang yang, sebab pengetahuan yang berlaku
20 tahun, 40 tahun, 80 tahun, 100 tahun yang lepas. Sebelum kita lahir lagi, kan? Mesti ada dia punya penyambung-penyambungnya. Itu disebut sanad. Jadi sanad ni bukan hadis saja, ada sanad. Orang yang meriwayatkan hadis, tapi sanad ni juga dalam bentuk haraki, dalam bentuk manhaj sistem, dalam bentuk pergerakan Islam. Pejuang pun ada manhaj, ada punya sanad juga. Sanad ni bukanlah kita tulis, dapat ijazah, dapat sertifikat, kan? Bukan. Tapi dalam bentuk ilmu, pembelajaran, pendidikan, tarbiyah. Dalam bentuk tajribah, pengalaman-pengalaman. Jadi inilah yang dikumpulkan oleh para murabbi, para muallim, kan? Para mursyid yang telah membawa dakwah tarbiyah jihad ini dari masa ke masa. Barulah bila kita faham. Sebab tu pentingnya murabbi, pentingnya muallim, mereka yang betul-betul memahami akan realiti ini. Barulah kita nampak, oh begitu. Ini tak termasuk lagi syarat-syarat kita nak duduk dalam manhaj Islam tadi, sistem Islam tadi. Dia mesti ada ketundukan, dia mesti ada keikhlasan, dia mesti ada rasa tawaduk, kan? Rendah diri. Ada macam-banyak lagi lah persiapan-persiapan dia, kan? InsyaAllah. Jadi insyaAllah cukup untuk petang ni. Kalau ada apa-apa, kalau ada insyaAllah, kalau ada rezeki, mungkin malam ni saya akan buat satu sesi lah. InsyaAllah. Kalau rezeki 9.30 malam ni, insyaAllah. Kalau katakan ada kesempatan lah. Kalau tidak ada kesempatan, insyaAllah esok bagi Ansar kita ada satu pertemuan di RK, tapi siapa yang jauh kita ada buat Zoom, boleh join lah insyaAllah, no? Dan kalau nasib baik, saya mungkin buat Zoom, buat FB online. Kalau tajuknya tu okey, saya akan buat FB online lah, tengok macam mana. Mungkin Zoom sahaja, insyaAllah. Jadi maknanya kita kena adalah kefahaman. Inilah keperluan yang paling asas sebelum kita bercakap. Sebab hari ni ramai orang kata, saya nak berjuang, saya nak berjihad, saya nak pergi bantu Palestin, saya nak buat. Tapi dia hanya faham, kan, tengok orang Islam kena bom, kena tembak, kena bunuh oleh Israel, dan kita faham macam itu. Jadi kita pun semangat macam itu, tapi semangat kita tu tidak ada asas yang kuat, yang kukuh. Dia perlu ada asas yang kuat. Apa yang kita nak capai? Pergi sana tu, pergi Gaza tu. Kita nak pergi Gaza sekarang, contohnya. Sekarang nak pergi kan, contohnya. Boleh tak pergi? Boleh nak pergi, nak masuk. Tapi apa yang kita nak capai kat sana? Silap-silap kita membebankan pula Brigade Al-Qassam yang sana, contohlah. Jadi apa persiapan kita, apa persediaan kita? Sebab persediaan Brigade Al-Qassam tak sama macam persiapan tentera biasa. Tentera biasa ni dia rasa dia dah komando dah, dia dah buat latihan dan sebagainya, dia rasa dah cukup dah. Dia rasa dah silat dah ilmu dia dah tinggi, dia rasa dia boleh buat macam-macam, dia rasa tak cukup. Sebab kita sebut tadi, yang memberi kemenangan kita bukan ilmu kita, bukan kepakaran kita, bukan kekuatan kita, bukan senjata kita, bukan ramai bilangan kita, tapi yang memberi kemenangan tu Allah. Jadi tiba-tiba kita tak cukup syarat kita untuk nak ni, kan, macam mana nak menang. Kita pergi sana, silap-silap niat kita pun ada campur-campur, kan, nak dapat nama, nak dapat macam-macam selain daripada nak dapat berjuang tadi. Jadi akhirnya jadi syirik. Wa iyazbillahi min zalik. Jadi hati perlu diproses, pemikiran perlu diproses. Ini disebut manhaj haraki. Manhaj haraki ni bagaimana sistem Islam itu bergerak, macam mana gerakan Islam itu bergerak. Ini satu benda yang perlu kita faham. Dia ada dia punya indibatnya, dia ada dia punya disiplin dia. Ada disiplin, saya dah pernah sebut dah, kan, sebelum ni, kan. Disiplin contohnya kita dengan Quran, kena dekat dengan Quran. Sebab kita nak mengundang kemenangan yang datang daripada Allah. Kita nak mengundang ma'unah dan karamah, nak mengundang pertolongan Allah, nak mengundang kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berjuang. Itu karamah. Tiba-tiba kita tak ikut manhaj haraki yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akan menimbulkan satu kekecewaan pada kita lah. Kita kecewa lah. Aku dah juang banyak-banyak, aku dah buat, aku dah bagi derma banyak, aku dah buat macam-macam dah untuk Palestin, tapi Palestin tak menang-menang juga. Kita rasa kecewa. Kenapa? Kita tak tahu rupanya Palestin ni, dia mungkin nampak tak menang, tapi sebenarnya dia menang. Kita tak tahu, kita tak faham manhaj harakiyah, kan? Manhaj haraki Islam, manhaj harakiyah Islamiah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak yang mampu saya cuba kongsikan petang ni. Sampai santai-santai kita ni, kan, insya-Allah.
Kalau ada kesempatan malam ni lah, kalau ada kesempatan kita doakan. Kalau tak ada kesempatan, insya-Allah besok. Besok di RK Rimbunan Kasih, Ansar Agrofarm. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Bagi mereka yang baru masuk ni, tak apa, boleh tengok dia punya apa, dia punya ulangan dia, bukan ulangan dia, boleh tengok. Saya minta tengok daripada awal lah, barulah kita boleh nampak kan, baru kita nampak rupa-rupanya untuk kebangkitan ni kita bukan hanya perlukan ilmu saja, kita bukan hanya perlukan kekuatan sahaja, kita bukan hanya perlukan keimanan sahaja, kita perlu ada tujuan yang jelas, yang faham, yang ada peringkat-peringkat kemenangan, fasa-fasa kemenangan kita kena tahu. Kemudian kena ada manhaj Islamiah, sistem Islam yang kita perlu lalui dalamnya, ada tarbiyahnya, ada dakwahnya, ada jihadnya. Kemudian kita perlu ada pula manhaj haraki, ada pula ada sistem harakiyah, sistem bagaimana Islam bergerak mengikut yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tengok semula sirah Nabi, tengok sirah sejarah sahabat-sahabat, tengok balik, di situ ada manhaj rupanya. Di situ ada satu sistem, di situ ada fiqhnya, ada fiqh. Jadi bila fiqh itulah baru kita macam gini. Baru kita nampak. Jadi kita tak kecewa lah. Kita hantar, kalau tak kita kecewa, hantar bantuan kan, hantar bantuan ke polisi, kalah je, asyik kena je. Tak pernah menang. Jadi kita tahulah sebenarnya masa ni memang masa kita dikena, masa kita luka, masa kita cedera, tapi masa kita menang insya-Allah. Jadi kita nampak perjalanan tadi. Sebab tu saya sebut tadi daripada tahun 1917, 1947, 1948 sampai 1967, 1969, 68, 69 sampai 1987 contohnya. Jadi dia ada dia punya fasa-fasa ni. Jadi memahami fasa ni sebahagian ni bukan dia, sebahagian daripada manhaj haraki, manhaj pergerakan Islam. Jadi bila faham pergerakan Islam ni, barulah kita macam gitu. Jadi sebab tu bila kita sebut panji hitam daripada, disebut oleh Nabi SAW, panji hitam daripada timur kan. Jadi kita nampak panji hitam ni, kita ingat bendera hitam, maka kita pun pakat-pakat buat bendera hitam aja. Itu kita faham bahasa tersurat kan. Nabi kata akan ada panji-panji hitam daripada timur. Kalau kita pun pakat-pakat panji hitam ni, agaknya bendera ni, kita pun buat macam bendera, kita tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, warna hitam kan. Contohnya kan, kita pun inilah panji hitam, inilah panji. Ada orang naikkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah panji hitam, apa ni, warna hitam, inilah panji hitam. Itu yang tersurat, yang tersirat. Kita faham manhaj sistem haraki pergerakan Islam daripada awal pertengahan, dia punya apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Kita nampak bahawa panji Islam tu, walaupun tersuratnya nampak macam bendera la ilaha illallah warna hitam tu, tapi hakikatnya bukan bendera tu sahaja semata-mata macam tu. Kalau itu PPIM dah print bendera hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, itu PPIM lah yang membawa panji-panji hitam. Semboyan pun ada buat panji-panji hitam juga, dia buat bendera warna hitam la ilaha illallah. Semboyan lah. Yang ni pula pun buat juga. Bukan yang itu. Panji hitam ni maknanya yang tersuratnya macam bendera, yang tersiratnya dia adalah seperti mohor penyatuan umat. Kalau kita cop mohor raja-raja, mohor raja-raja ni, cop raja ni. Kalau kita stamp tadi kan, ini menunjukkan inilah wakil daripada raja, sultan. Jadi panji hitam yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang akan menyatukan umat yang beriman, yang berjuang, yang berjuang, yang nak membangkit tajdid tadi. Dia bukan semestinya kita tengok bendera macam semalam dekat sana, dekat Ulu Langat ada banyak, ada 2-3 yang besar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tulis dengan tulisan putih, kemudian kainnya warna hitam. Inilah panji hitam, ni panji hitam. Itu bukan panji hitam. Panji hitam ialah kekuatan yang Allah beri kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menyatukan umat, untuk menyatukan orang yang beriman, yang benar, yang siddiq, sehingga akhirnya bersama-sama panji hitam itu akan memperkuatkan, akan menyempurnakan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, yang mana Imam Al-Mahdi itu akan bersama dengan panji hitam tadi memerangi Dajjal, dan juga akhirnya dengan diisya turun, maka dibunuhnya Al-Masih Dajjal. Jadi kita nak tengok yang tersurat dengan tersirat tu lain. Macam mana nak memahami yang tersurat dan tersirat ni? Ini disebut manhaj haraki Islami. Manhaj haraki ni dia memahami pergerakan Islam.
Sama ada yang berbentuk fikirannya, logiknya, ilmunya, syariatnya, ataupun hakikatnya, hatinya, pandangan mata hati, pandangan basirah dia, dengan hati yang bersih. Inilah dia. Macam itu. Jadi orang mengaku Imam Mahdi, orang mengaku sebagai panji hitam, kan? Kita tengok dengan hati kita tahu ini bukan. Kita tengok dengan pandangan hati kita tahu ini bohong. Kalau kita tengok dengan pandangan mata kasar, betul lah, ramai ikut ni. Dah ramai ikut. Ini ada bendera hitam la ilaha illallah ni nakut panji hitam ni agaknya. Dia bukan macam tu. Kita kena faham. Sebab tu hari ni kadang-kadang kita pun tergila-gila buat bendera hitam dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tampal kat mana-mana, bawa mana. Kita ingat kita ni bersama Al-Mahdi. Tidak semestinya kita bersama dengan Imam Al-Mahdi ataupun Al-Mahdiyin dengan kita ambil bendera itu tampal kat kereta. Tak semesti, sebab dia bukan itu yang tersurat. Nampak macam tu. Yang tersirat bukan. Yang tersirat ni mereka yang bersih hatinya, yang basirahnya bersih, yang fikirannya bersih, yang duduk dalam tarbiyah, hidup dengan zikrullah, hidup dengan Quran, hidup dengan akhlak Islam. Dan kemudian bila sampai satu waktu, Allah akan keluarkan panji hitam ini yang dia akan dipegang ataupun dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu, kan, orang yang soleh ni, orang beriman ni akan nampak inilah dia, maka dia akan berkumpul. Maka yang berkumpul itu tak ramai, tapi tidak ramai itu diberikan kemenangan oleh Allah. Allah bagi kemenangan. Jadi ini benda-benda yang kita nak kena faham. Dia bukan dengan sekadar kita tahu ilmu tauhid, ilmu ibadah, ilmu akhlak gitu kan. Dia kena ada ilmu hierarki, ilmu pergerakan Islam. Pergerakan Islam daripada zaman Nabi dulu, sirahnya macam mana, kemudian daripada sahabat-sahabat, kemudian tabi'in, barulah kita nampak macam itu. Jadi besok bila dah keluar panji hitam, maka kamu kena pergi, walaupun kena merangkak, ikut. Kenapa? Kerana panji hitam itulah yang akan membawa kepada kemenangan dan dengan izin Allah. Tapi panji hitam yang macam mana? Apakah panji hitam yang tersurat sekadar bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ditulis kain hitam tadi? Itu bukan panji hitam, itu bendera hitam. Panji hitam adalah satu satu mohon, satu kekuatan yang meliputi kekuatan fizikal, kekuatan spiritual, akidah dengan basirah yang mendalam. Kita boleh melihat inilah dia al-haq. Ini dia al-haq. Dalam keadaan satu dunia tolak dia. Dalam keadaan semua yang dikuasai Dajjal menolak orang yang nak hidup bersama dengan panji hitam tadi, tapi dia faham inilah dia, maka kita nampak kita pun bersama. Dan apabila orang beriman satu dunia bersama dengan panji-panji hitam yang digambarkan Rasulullah SAW itu, dia bergabung dengan Imam Al-Mahdi dan dia bergabung dengan Isa ibn Maryam, maka dia akan memenangi segala peperangan. Akhirnya mereka akan menguasai dunia. Jadi bagi mereka yang nak bersama dengan kebangkitan, sebab tu dia diperlukan kepada satu yang kita namakan sebagai basirah tadi, hati mesti bersih. Hati kena bersih, akidah kena mentauhidkan Allah. Kita kena kenal sistem Allah, sistem yang menyesatkan kita yang ada pada hari ini, sistem macam-macam lah, sekularisme, liberalisme, macam-macam sistem yang ada hari ini, kan. Yang menjadikan kita ni nampak macam Islam, tapi rupanya tak Islam. Nampak macam pinjaman Islam, tapi rupanya ada riba. Jadi riba ni bukan Islam. Jadi contohlah. Baik, jadi itulah insya-Allah pada malam ni, insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung malam ni, insya-Allah. Kalau tidak, kita akan sambung esok, insya-Allah. Aku liquli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita doa supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bersama-sama di dalam sama-sama dalam perjuangan Islam dan perjuangan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha وأدمتها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.